Apakah yang ingin disuarakan oleh penyanyi? Apakah yang mahu disampaikan oleh penyanyi? Adakah ini sekadar luahan perasaan atau sekadar omongan kosong? Bagi penyanyi seperti saya, hanya mahu berkongsi isi hati kami bersama pendengar agar ianya mampu dijadikan teladan atau pengenalan kepada pendengar. Tiada lain, tiada bukan. Setiap mata yang tutup belum bererti ia tak nampak. Setiap mata terbuka belum bererti ia melihat. Sofia Ibrahim merupakan seniwati yang berasal dari Singapura, telah melibatkan diri dalam dunia lakonan semenjak tahun 60-an lagi, di mana antara lakonan beliau dalam filem terawalnya ialah Ragam P. Ramlee, Dajjal Suci, Dr. Rushdie dan lain-lain lagi. Memilih nama pentas Sofia Ibrahim atau nama sebenarnya Safiah binti Ibrahim berasal dari keluarga anak wayang di mana arwah datuknya iaitu Aman Belon merupakan salah seorang anggota bangsawan pada tahun 1950-an. Selain itu, kakak sulung kepada 10 orang adik-beradik amat terkenal ketika zaman 70-an, di mana adik-adiknya juga terlibat dalam bidang seni iaitu Datuk Khatijah Ibrahim dan juga Latif Ibrahim yang meninggal pada 20 Februari 2012. Manakala Datuk Khatijah Ibrahim memulakan nyanyiannya semenjak dia berumur 19 tahun dan kini dia lebih dikenali sebagai juri kepada sebuah program realiti penyanyi-penyanyi veteran di Malaysia. Selain itu juga ibu kepada salah seorang penyanyi dari kumpulan Cool iaitu Khairi atau nama sebenarnya Muhammad Khairi Haji Yaakob. Mempunyai 4 orang anak hasil perkahwinannya bersama Yaakob Khamis. Beliau memulakan kariernya sebagai seorang penyanyi dan menerima tawaran lakonan dari Merdeka Studio apabila Allahyarham Husin Abu Hassan mencadangkan namanya kepada pengurus Merdeka Studio sehinggalah lakonan pertama dalam filem Jambatan Maut. Sofia Ibrahim memulakan kariernya sebagai seorang pelakon ketika beliau berumur 17 tahun dan filem sulungnya iaitu Jambatan Maut telah menarik perhatian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee untuk mengundang Sofia Ibrahim berlakon dalam filem Ragam P. Ramlee. Sehingga kini beliau masih lagi berlakon atas permintaan produser-produser yang masih lagi meminatinya walaupun jumlah yang kecil. Dengan pendapatan yang ada, beliau meneruskan kehidupan sebagai seorang seniwati negara walaupun beliau masih lagi belum diiktiraf atau dihargai dari mana-mana pihak. Ya. Tolong tiupkan sikit, tolong tiupkan. Aduh, berkat.
Macam ni Awak sihat ke? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya yang call tadi. Oh, ya ke? Oh. Siapa tak kenal Sriwati Sofia Ibrahim, kakak kepada Datuk Khatijah Ibrahim dan seniman arwah Latif Ibrahim. Ingat awak semua ya? Ingat semua. Alhamdulillah. Mari masuk, Pak. Oh. Okey. Selalu Mami seorang je kat rumah ni? Iyalah. Oh. Tapi kadang-kadang kau panggil lah kawan-kawan datang. Ya. Borak-borak kan. Nak cucu kadang datang juga Kadang singgah. datang. Kalau dia dah cuti sekolah kan, mesti bah. Pergi mana ni? Kata dia. Mami memang rapat jugalah dengan komuniti kat sini. Banyak Rapat. geng jugalah kan. Banyak. Kadang Mak Dah tu ada. Nur Rizan, suami dia, Soem. Aduh, itulah. Gambar mana? Tengok tu. Oh, tu Gambar gambar zaman. Mami masa muda-muda. Nak tengok tu. Bukan main tu. Boy dia. Wah, ini body macam kerengga. Tahun bila ni, Mami? Ini dulu-dulu nak masa Mami muda lah. Ya. Tahun berapa agak-agak ni? Mami pun tak tahu lah. Masa 60-an? ni Mami baru dalam 19 ke 20 ke macam tu lah. Oh, Umur Mami masa tu. hot stuff dulu kan? Kan dah tua kan. Itu muda-muda dulu memang. Zaman macam tu. kegemilangan ya. Ha. Apa rutin harian selalu kalau dekat rumah? Mami biasalah. Kadang Mak Dah tak ada sini. Dia lalu je nak buang sampah tu. Mak Dah mari sini duduk. Saya ada kat sini. Singgah. Boraklah kami. Kan? Hari-hari lagi. Borak. Kadang adik ni dengan rumah dia. Macam tu lah. Mak Dah ni pun kiranya BFF lah dengan Mami daripada dulu. Tak juga. Mami baru duduk dekat Sentul ni. Baru 2 tahun lebih. Oh, tahu. Baru 2 tahun. Lepas tu, Mami masa tu pun tak ada apa kenal sangat kawan-kawan. So, bila Mami pergi kedai, diorang kata macam ni. Lepas tu, marilah rumah, kata dia datang. Jadi, bila dah datang, dah macam saudara dah. Dah macam keluarga Dah lah. macam keluarga. Jadi, bila Mak Dah lalu, Suhaib panggil, Mak Dah, siapa tu yuk? Mak Dah duduk jiran ni. Dia jiran. start pada tu, Mami pun panggil lah Mak Dah pun makan pun kadang sama. Kita minuman pagi pun kadang ambil kita pergi makan roti canai. Ajak Mak Dah ni. BFF lah. Kan? Itulah satunya bila kita ni tak sombong dengan orang. Ya, betul, Orang betul. akan sayang kita, kesian kat kita. Kan? Macam Mami kadang-kadang, anak saya buat bekerja. Yalah. Yang kadang duduk jauh-jauh. Betul. Kan? Bila sakit pening Mami, Ini, ialah suami isteri yang mengantar Mami pergi klinik. Adik pun Baik-baik. macam tu juga. Datuk Katie macam Mami kena thyroid ni kan. Dia tengok Mami menggigil-gigil. Dia ingat kan Mami kena tu apa Parkinson ke apa. Parkinson. Kan? Lepas tu? Pergi bawa doktor Columbia tu. Doktor cakap bukan, kata dia. Ada thyroid. Barulah dia senang hati. Okey. Dia pun risau juga bila tengok kakak dia sakit. Kan? Yalah. Kita pun ingat kita pun dah nak pergi dah bak kata orang kan. Okey, sejak bila Mak Dah kenal Cik Sophia ni? Macam mana panggilnya apa? Cik Safia. Cik Sofia. Cik Safia. Okey. Dah berapa? Baru lagi lah. Baru. Dia pun baru lagi datang sini. Baru kenal dengan perempuan Cik Yuk ni kan. Baru lagi. Jadi Mak Dah ni berulang adik singgah sini siapa dia. Tengok kata pula pelakon ke kata. Ini ke pelakon dia kata dia pula. Kan senang mak bagi Midah sekejap. Hai Midah, kalau tak ada Midah bagaimanalah nasib mak. Sudahlah mak. Mak sudah cukup jaga Midah sampai besar. Sekarang biarlah Midah jaga mak pula. Kalau ada arwah yang kau, tentu kita tak jadi begini nak. Korang semua pasti tertunggu-tunggu untuk segmen selepas ni kan? Jom kita throwback gambar-gambar lama bersama dengan Seniwati Sofia Ibrahim. Mio, ini je lah yang ada Mami nak bagi gambar-gambar lama Mami. Saya tengok Tengoklah.
Lama. Ini umur berapa ni? Ini 17 tahun. Inilah gambar pertama Mami. Cerita Jambatan Maut. Jambatan Maut. Ni pertama kali Mami berlakon lah. Baru kali pertama lah Mami jadi heroin orang kata dalam gambar tu. First time terus jadi heroin lah. Siapa director masa ni? Director dia orang Indonesia. Nama dia Maruti ke macam tu lah. Dah meninggal pun. Ada tak macam kenangan, ni kenangan manis ke kenangan pahit waktu pertama kali berlakon? Tak ada, ni kira kenangan yang paling bahagia. Kononnya aku ni dapat duit, dapat boleh membantu family kata. Itu yang seronok tu. Ni masa waktu Mami berlakon sekali dengan Allahyarham Tasir Piramli. Ragam Piramli. Ini yang Mami jual nombor tu. Tanya dia, Abang Ramli tak nak beli nombor? Dia jawab, tak nak tadi. 09 909 909. Safia. Abang tengok Safia panggil lama lagi cantik. Terima kasihlah, darling. Darling nak beli nombor berapa? 999. Ini Ragam Piramli. Ini tak ada. Ini saja dia ambil gambar. Ambil gambar. Kenangan ni. Waktu lakonnya. Ni masa berlakon cerita apa ni? Ini yang mana ni? Ni ada watak dekat dalam. Ini arwah datuk saya. Aman Belon. Ni Aman Belon. Ni datuk arwah seniman yang sangat popular. Ya. Di masa dulu lah di Singapura. Ini sewaktu? Ini sewaktu, ni pertama suami Mami lah. Hairi punya bapak lah ni. Okey, bapak. Ini malam apa entah dia orang jemput malam Mami. Malam kesenian ya? 99 tu. Tahun 99 dulu. Tapi sebenarnya pun sampai sekarang pun Mami masih aktif juga sebenarnya. Kalau ada rezeki memang datang je berlakon kan. Yang pinggang kerengga ni. Yang tadi ambil tu je tengok. Ini saya tak boleh lupakan ni. Iya ke? Lupakan ni. Benda-benda lama Kadang-kadang bila tengok gambar-gambar lama ni Mami rindu juga tak? Macam nak berlakon. Tak ada, Mami tak ada rindu apa. Tak ada rindu Mami tak ada, itu pasal Mami cakap tadi. I'm a very natural woman. I think they call me, I go. Tak ada, I stay home. Relax. Semayang, minta pada Tuhan, kita berzikir. Kan? Ada masa kita jumpa kawan-kawan, borak-borak. Ni dengan adik. Datuk Khatijah. Ni Mami dapat apa nama ni? Anugerah. Abang Hari memang dari kecil memang selalu juga follow Mami bila pergi ke set atau ke konsert waktu beliau buat persembahan macam tu memang selalu follow juga. Waktu saya kecil, mak saya ni more tu dia ada 2 job waktu tu. Okey. Dia ada satu unisex salon kat Orang Baru. At the same time dia menyanyi kelab. Okey. Menyanyi kelab. Waktu dia waktu syuting dulu tu dia waktu muda-muda dulu. So waktu zaman-zaman Piramli lagi saya memang tak dapat lah. Saya pun tak lahir lagi kan. Saya lahir pun tahun 68. So lepas pada tu dia more tu pada drama lah. Dia lakon drama tu ada jugalah ikut sedikit banyak kan. Tengok macam mana orang berlakon waktu tu kan. Tapi tak ada minat langsung. Tak minat berlakon. Tak minat langsung berlakon. Macam mana pula dari segi pewatakan Mami sebenarnya? Dari masa kecil dia adakah seorang yang jenis yang garang ke atau dia relax? Mami seorang yang penyayang. Dia seorang yang suka bawa anak-anak berjalan. Dia tak suka bawa anak-anak duduk di rumah. Rasa dia macam boring. So kalau dia nak bawa anak-anak berjalan, dia akan panggil lah, beritahu. Jom kita berjalan, pergi mandi sungai ke. Kalau waktu dulu ada Mimaland kan. Sekarang dah tak ada dah, sekarang Sambil Legun lah. Dulu kami selalu lah Mimaland. Mandi kat sana, pergi tengok wayang lah, pergi makan nasi kandar lah. So memang banyak berjalan lah waktu dengan mak dulu kan. Macam sekarang ni bila, sejak bila dapat tahu yang Mami ada dapat penyakit thyroid? Saya dapat tahu akhir 3 tahun yang lepas lah. Jadi memang saya selalu hantar di klinik. Kalau dia sakit migraine pun saya akan bawa di klinik lah. Kalau dia cakap hari ni ada migraine, okey saya akan buang saya punya kerja ni apa benda semua ni, forget it. Okey mak saya sakit, saya bawa dia pergi. Mak kita yang nombor 1 kan, kita bawa. Apa pun mak dulu kan. So kita akan bawa pergi klinik daripada situ saya dapat tahu yang doktor tu bagi tahu. Hari yang mam ada penyakit ni. Oh baru saya tahu kan. Kalau tidak kita pun kita tengok dia sihat kan. Yang cuma saya nampak dia banyak turun badan lah waktu tu. Dia susut dalam badan dia kan. Daripada berapa kg dah turun. Saya tengok kan. Memang doktor saya kan memang dia ada thyroid.
Tapi thyroid dia memang tak nampak. Dia dalaman. Dia di kerongkong kan. Dia memang efek pada badan dia. Okey, Mami sebagai seorang kakak yang sulung dalam adik-beradik 10 orang ni, boleh tak kongsikan sedikit perasaan sewaktu mendapat berita tentang pemergian adik tersayang arwah Latif Ibrahim? Mami yang sebenarnya, kalau satu bapa memang 10 orang lah. Tapi dulu arwah mak ada nikah lain, dia ada 2 anak. So ada kakak dengan abang lah. Yang abang tu baru meninggal lah. Tapi ialah kami tak berapa close. Macam kami 10 beradik ni memang close sangat lah. Susah senang memang kami memang adik-beradik lah. So dia sakit di IGN tu, hari-hari kami pergi. Adik-beradik semua pergi. Datuk Katie ke, apa nama ni, adik-beradik Mami yang lain ke, dan kawan-kawan dia, Ilami, siapa lagi tu, ramailah kawan-kawan dia yang pergi menengok dia tu. Kita orang sampai lepak kat luar tu, nunggu dia. Masa dia boleh bercakap lagi tu pun, Mami jumpa juga dia lagi lah. Cakap. Bila dia orang dah masukkan dia kat ICU ke apa, lepas tu dia tak boleh nak cakap, tak boleh nak apa. Bila kita tengok air mata dia, macam mana tak sedihnya seorang kakak yang menengok adik yang selalu cakap kadang kalau dia kelakar, kak tengah sakit gigi ni kak. Mula tak faham, habis kau tak pergi doktor. Yang kita ni tak faham sakit gigi ni, ingatkan nak pergi doktor. Rupanya sakit gigi tak ada duit. Dia suka kelakar dengan saya. Tak berdaya menolaknya. Mungkinkah kau sudi terima? Tak tahu apakah sebabnya padamu kasihku berbunga. Berilah jawapan yang pasti. Usah kau membisu. Bila dia orang kata dia dah tak ada tu, semua yang kita dekat katil dia tu, dengan staf-staf dia yang baik lelaki, baik perempuan, mengalirkan air mata. Macam mana kita tak mengalirkan air mata? Adik yang kita sayang, tengok-tengok dah pergi. Saya sebenarnya memang berhajat nak rakamkan album dengan mak saya. Oh, okey. Pasal ramai yang tahu dia boleh menyanyi, tapi dia tak ada album. So, kesempatan yang saya rasa masih ada ni, so kalau anda di luar sana ada production yang yalah willing nak sponsor kami untuk buat album, saya nak menyanyikan lagu-lagu lama balik, berduet dengan mak saya. Pasal waktu show, bila saya pergi show dengan mak saya memang bawa lagu-lagu P. Ramlee dengan Salomah ni. Memang saya rasa sepadan. Even saya bawa lagu Endless Love, Lionel Richie dengan tu pun, mak boleh bawa lagu-lagu macam tu kan. Wow, saya kata. So saya nak ambil lah kesempatan tu kalau boleh. Saya nak buat rakam album dengan mak saya. Saya pun dah menjalani hidup artis ni. Saya dah 52 tahun. Saya menyanyi daripada umur saya 18. So until now, saya rasa kehidupan tu tak pernah stabil sebenarnya sebagai artis. Pasal kita tak ada, kita memang jarang dapat show. Kita memang jarang dapat offer. Kena pula artis-artis baru macam Cendawan Tumbuh sekarang ni kan. So untuk kita punya kesempatan untuk nak berkarya tu memang kurang sikit kan. Ya, faham. Macam terbantuk lah kira kan. So itulah kita perlukan juga lah persatuan-persatuan ni untuk membina artis-artis ni balik. Artis yang dah lama tak buat show, yang dah lama tak berlakon kan. Bukan kita minta RM1 sebenarnya. Kita minta job sebenarnya. Peluang untuk berkarya. Peluang untuk buat show, peluang untuk berlakon, peluang untuk berlakon filem ke kan. Sebenarnya cabang seni ni memang luas. Tinggal lagi offer tu yang kurang. Sofia Ibrahim seorang seniwati yang memahami erti hidup. Bagi pandangan saya, Mami Sofia memahami hidup bukan sahaja diterjemahkan dalam lakonan, malah dalam dirinya.
sifatnya seorang peramah membuatkan diri saya selesa beramah mesra dengannya. Mami Sofia juga prihatin kepada semua kenalannya. Apa tidaknya, keluhan, rintihan, kepedihan disulami dengan nasihat yang memberikan semangat kepada sesiapa sahaja yang mengadu nasib kepadanya. Dengan perwatakan yang penuh positif, tidak hairanlah beliau disukai kenalan, ahli keluarga dan ramai lagi. Tetapi ada satu perkara yang memuskilkan saya. Apakah yang disimpan jauh di hati Mami Sofia sepanjang nasihat, semangat yang diberikan? Adakah dia mahir menyembunyikan duka yang ada? Hanya dirinya dan Allah SWT sahaja mengetahui apakah kesedihan yang tersembunyi di sebalik hidupnya. Mami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada peminat-peminat Mami yang masih menyayangi Mami dan rakan-rakan yang masih mengingati Mami. Mami bersyukur kepada SWT kerana diorang masih menyokong Mami dan mengingati Mami. Terima kasihlah banyak-banyak pada peminat-peminat semua yang saya sayangi dan saya sanjungi. Dan saya akan berdoa kepada SWT kalau dipanjangkan umur, mungkin saya akan berlakon lagi. Okey, Mami, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sebab melayan saya satu hari ni, seharian ni, share banyak gila cerita daripada zaman dulu sampai ke sekarang. Saya sangat menghargai segala nasihat dan segala yang telah dicurahkan pada hari ini. Saya juga nak mohon maaf dari hujung rambut ke hujung kaki kalau saya terkasar bahasa, tersinggung. Saya minta maaf. Tak adalah. Mami pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Option TV dan Langit Bakal Cerah. Dan saya nak berterima kasih lagi kepada kru-kru ini dengan tuan direkturnya. Ya, terima kasih banyak-banyak Mami ucapkan. Semoga kita semua nanti akan berjaya. Tapi sebelum tu sebenarnya bagi pihak Awesome TV, kami nak hadiahkan sedikit sagu hati untuk Mami sebenarnya. Alhamdulillah. Ini ada hadiahnya untuk Mami. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Awesome TV. Kita ambil gambar. Langit Bakal Cerah. Langit Bakal Cerah. Terima kasih banyak-banyak. Sebuah mimpi tidak akan begitu sahaja menjadi kenyataan. Ianya memerlukan keringat, disiplin, pengorbanan dan kerja kuat. Walaupun kami telah mencapai impian sebagai penyanyi, kami juga sedar tentang kebenaran bahawa di dunia ini tidak ada perkara yang mudah. Kalau wanita menangis, sesungguhnya bukan kerana dia ingin terlihat lemah. Justru kerana dia sudah tak mampu lagi berpura-pura kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya minta diri dulu. Okey, Mami pun macam tu juga. Okey, jaga diri baik-baik. InsyaAllah. Baik-baik bawa motor tu. Okey, beres. Assalamualaikum. Salam. Laungkan suaramu, laungkan suara, laungkan suaramu.